Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Radio 12 Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Diucapkan terima kasih ada lagi ke Radio 12 Malam bersama dengan saya Angah. Baik, sebelum kita teruskan dengan ceritanya, di sini saya menjemput anda untuk bersama dengan saya dalam grup Telegram. Ada saya sharekan di dalam description grup Telegram. Bukan apa, sambil itu saya boleh kita boleh berkongsi pendapat ataupun nak berkongsi cerita, kisah, boleh terus PM dengan saya melalui dalam grup tu pun boleh. Dan satu lagi, jangan lupa untuk bersama dengan saya dalam Nota Khalifah. Di sana pun ada pembacaan cerita juga, kisah-kisah sahabat Nabi. So macam biasa, saya masih lagi berada di luar. Malam ni lori terlalu banyak pula lori malam ni. Tak apa, semoga abang-abang pilot darat kita dipermudahkan urusan. Semua sekali lah kawan-kawan kita semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ngoceh panjang pun tak guna. Saya akan teruskan dengan kisah yang seterusnya daripada kali ni, kisah daripada Tamal Jalis, episod yang ke-62 yang bertajuk Puja Kubur. Datuk dan Haji Salim terus merenung ke tanah perkuburan yang dipenuhi dengan pokok-pokok kecil. Batu nisan yang dibuat daripada batu gunung tidak berapa jelas kelihatan, kecuali sebuah kubur yang terletak di kawasan tanah yang agak tinggi. Batu nisannya kelihatan menonjol. Bentuknya juga tidak sama dengan batu nisan yang lain. Ukuran tingginya separas pinggang. Batunya bulat macam batu sempadan yang letaknya agak condong ke arah barat daya, penuh dengan lumut yang menghijau. Mustahil ada orang yang sesat di sini. Tak ada sebab kenapa orang perempuan tua tu membawa anaknya ke sini dan sesat. Dia cari apa dekat sini? Kata Datuk pada Haji Salim yang macam rusa masuk kampung, renung sana, renung sini di kawasan perkuburan lama. Kita dah dipermainkan orang ni sahabat, tambah Datuk lagi. Tak apa, mari kita cari sambil membersihkan kubur lama. Mana tahu anak perempuannya ada di sini, mungkin tertidur kerana keletihan. Kalau dah begitu, kata sahabat, kita ni menurut sajalah, jawab Datuk penuh rasa keyakinan. Datuk dan Haji Salim mula menebang pokok-pokok yang sebesar ibu jari kaki orang dewasa di tanah kubur. Hari mula beransur gelap. Dalam jangkaan saya, dah pukul 6.30 lebih. Saya sudah tidak sanggup lagi menampar nyamuk di pipi dan paha. Jari terasa lenguh menggaru bekas gigitan nyamuk. Tok. Datuk dan Haji Salim berhenti menebas dan menebang. Mereka merenung ke arah saya. Kenapa Tamar? Tanya Haji Salim. Saya nampak macam ada orang dekat kubur yang hujung sana tu. Mana kau tahu? Soal Datuk. Saya terdengar bunyi suara orang batuk. Pokok-pokok kecil dekat situ pun bergerak-gerak, jelas saya. Datuk dan Haji Salim berpandangan. Beberapa ekor tupai jantan berlompatan di dahan jejawi. Wadahon. Burung gagak berlegar-legar di atas kepala sambil berbunyi. Suara cengkerik dan katak mula menyanyi kerana hari kian bertambah gelap. Angin yang bertiup lemah membuatkan badan terasa seram sejuk. Kita ke situ sahabat, kata Datuk. Jom, barangkali orang betul tu. Haji Salim setuju dengan cadangan Datuk. Kami pun bergerak ke arah kubur yang terpisah dengan kubur yang lain itu. Lebih kurang 15 kaki mahu sampai ke kubur tersebut. Datuk dan Haji Salim berhenti melangkah. Memang ada manusia dekat situ, memakai kain tudung putih tunduk menghadapi tanah kubur. Jejari tangannya mencabut rumput dan mematahkan anak-anak pokok kecil di situ. Assalamualaikum, kata Datuk.
Tidak ada jawapan yang diterima. "Buat apa tu?" kata Haji Salim. "Bersihkan kubur," terdengar jawapan yang parau. Angin bertiup menggugurkan dedaun dan ranting mati. Suasana terasa seram. Lebih-lebih lagi bila terdengar monyet sayup-sayup bersama dengan suara gagak dan burung kuang. "Kenapa yang cuci kubur dah dekat nak malam ni?" soal Datuk lagi. "Waktu lain dah tak ada masa," Datuk menerima jawapan. Masa Datuk dan Haji Salim bersoal jawab dengan orang yang tidak dikenali itu, hati saya terus berdebar-debar. "Nak makan, marilah." Tiba-tiba orang yang tidak dikenali itu mempelawa. Datuk dan Haji Salim berpandangan. Ada keraguan yang menguasai hati Datuk dan Haji Salim. Mana ada orang Islam yang makan di kubur waktu senja begini? Fikir saya. Datuk dan Haji Salim terus mendekati orang yang tidak dikenali itu. Saya memang tak mau berpisah jauh dari mereka. Kalau mereka melangkah ke kiri, saya ke kiri. Kalau ke kanan, saya pun ke kanan. Dalam suasana yang berunsur gelap, di kawasan ini patut bukan berunsur ni, patutnya beransur. Dalam suasana yang beransur gelap di kawasan perkuburan lama itu, kami melihat perempuan yang bertudung lingkup. Mana ada bertudung lingkup? Dia ingat apa, bankrupt ke apa? Bankruptcy? Bertudung litup kan? Saya ulang balik ya. Kami melihat perempuan yang bertudung litup, berkain batik Jawa dan memakai baju kebaya, membongkok badan. Mulutnya bertemu dengan tanah kubur. Keadaannya tak ubah macam kucing yang sedang memakan sesuatu. "Kenapa yang duduk macam tu?" tegur Datuk. Perempuan itu segera bangun berdiri. Potongan badannya memang menarik, macam badan Latifah Omar. Untuk makluman, masa itu bintang filem Latifah Omar memang terkenal. Mukanya masih lagi ditutup dengan kain selendang, cuma bahagian matanya sahaja yang jelas kelihatan. Alisnya hitam berkilat dan tebal. Sinar matanya amat tajam memanah pada kami. Dalam saat-saat begitu, saya teringat Saadiah, cucu Haji Salim yang saya gilai secara diam-diam. "Awak ni siapa sebenarnya?" tanya Haji Salim. "Tak kenal. Saya yang jumpa awak tadi. Saya jumpa budak ni." Perempuan itu tersenyum pada saya. Darah saya mula berderau. Saya renung muka Datuk berkali-kali. "Yang jumpa saya tu perempuan tua lah. Awak tu muda," sanggah saya. "Memanglah tadi saya tua. Bila dah makan di kubur, saya jadilah muda balik," balasnya. Datuk singgul pangkal belikat Haji Salim dengan siku. Haji Salim faham dengan alamat yang Datuk lakukan itu. Perempuan muda itu menjatuhkan kain yang menutup sebahagian dari mukanya. Apabila kain itu jatuh di atas dada, muka Datuk dan Haji Salim berkerut. Muka saya jadi pucat lesi. Wajah perempuan itu amat menakutkan. Tidak ada daging pipi, tak ada biji mata. Cuma yang ada adalah tulang-tulang dagu, pipi dan tempurung kepala sahaja. Bila ia mengangkat kain tudung untuk menutup wajah hodonya kembali, saya lihat jejari tangannya tidak berdaging. Tulang jejarinya keras, bergerak macam kaki ketam. Aneh, bila wajahnya ditutup, kening lebatnya kelihatan semacam ada. Perempuan itu meluruskan kedua belah tangannya ke atas. Serentak dengan itu, kami terdengar orang ketawa yang datangnya dari arah pokok-pokok besar di situ. Monyet-monyet liar dan tupai berlompatan di dahan melarikan diri, seperti berada dalam suasana ketakutan yang amat sangat. Gema ketawa itu memanjang dan berlanjutan. Akhirnya kedengaran sayup-sayup dan terus menghilang. "Kita balik saja, sahabat," ulang Datuk lagi. Haji Salim segera meraba jari-jari di tangan. Ia renung kiri kanan, seolah-olah tak percaya dengan apa yang dihadapinya. "Kita lihat kubur tempat perempuan itu duduk." Datuk memenuhi permintaan Haji Salim. Tak ada sesuatu yang aneh di situ. Tanah kubur itu bersih. Terdapat beberapa keping daun keladi besar yang terlentang. "Aduh, syaitan," keluh Datuk. Haji Salim menganggukkan kepala. Kami pun memulakan langkah untuk pulang. Bila berada di luar kawasan kubur lama itu, keadaan hari tidaklah berapa gelap sangat seperti yang dialami ketika berada di kawasan kubur. Bila kami mula meredah hutan, senduduk dan lalang,
Kami terdengar suara budak menangis. Datuk dan Haji Salim buat tak kisah dengan semuanya itu, tetapi tetap meneruskan perjalanan dengan tenang. Sebenarnya, selain dari terdengar bunyi suara budak menangis, kami juga sering kali diganggu oleh lintasan bayangan hitam yang membuatkan langkah kami mati. Jangan bimbang sahabat, jalan je terus. Datuk mengingatkan Haji Salim setiap kali bayangan hitam itu menjelma. Haji Salim yang jujur dan bersedia menolong orang meluahkan rasa kesalnya kerana mendengar kata-kata perempuan tua yang aneh itu. Senja mula tiba. Kami masih lagi berada dalam kawasan pokok senduduk dan lalang. Beberapa ular liar yang melintas melarikan diri bila terdengar bunyi tapak kaki kami. Akhirnya kami sampai di bibir jalan yang menjadi penghubung di antara rumah Datuk dengan Haji Salim. Kami berhenti sebentar di situ. Haji Salim mengeliat beberapa kali untuk menghilangkan rasa lenguh dan yang menyerang pinggangnya. Datuk pula membelek-belek kaki seluarnya yang koyak akibat tersangkut tunggul. Pelik sungguhlah apa yang kita alami ni, kata Haji Salim. Ya, saya pun merasakan macam tu juga, balas Datuk yang usianya tidak jauh bezanya dengan Haji Salim. Mereka terus termenung. Tanpa diduga, Datuk menepuk bahu Haji Salim. Awak ingat tak? Kira-kira 10 tahun yang lalu, keadaan yang sama seperti ini pernah terjadi. Kata Datuk itu membuatkan Haji Salim terus duduk di tanah. Kedua belah tangannya memicikkan kepala. Dia tersenyum. Ingat, kita mendengar bunyi suara orang menjerit dan menyanyi serta bergendang dari kubur lama pada waktu malam. Tak ada pula orang perempuan macam hari ni. Haji Salim mula mengingati apa yang telah berlaku. Sahabat ingat tak puncanya? Soal Datuk. Ingat, ada persatuan sejarah dari luar mengatakan kubur lama tu kubur pahlawan Melayu. Mereka terus melakukan tahlil di situ. Kita dan sahabat dah melarang mereka untuk melakukan perkara tu kerana kita belum tahu sama ada orang yang mati itu beragama Islam. Tapi mereka teruskan juga. Akibatnya, penduduk kampung ni tak aman tidur. Setiap malam mendengar orang menjerit dan menyanyi. Sejak kampung ni dibuka, kubur tu memang dah ada. Haji Salim berhenti bercakap. Dia senyum ke arah Datuk. Datuk menggeliat. Haji Salim segera bangun, merenung ke arah rumahnya dalam samar-samar senja yang mula menguasai seluruh kawasan kampung. Kerana Haji Salim minta Datuk singgah di rumahnya sebentar untuk melihat keris yang baru selesai dibuatnya. Datuk dan saya terpaksa juga pergi ke rumahnya dahulu. Haji Salim segera memegang bahu kanan Datuk. Saya fikir kubur lama tu dikacau orang. Ada tanda-tanda kubur tu didatangi orang dalam waktu yang tertentu. Hati saya kuat mengatakan begitu, beritahu Haji Salim pada Datuk. Saya lihat Datuk termenung sejenak. Dalam keadaan yang tenang itu, tanpa diduga, beberapa helai daun keladi besar terdampar atas pangsal. Tak tahu pula siapa yang meletakkannya. Hal itu tidak disedari pula oleh Haji Salim, tetapi mata Datuk tajam dapat melihatnya. Tanpa memberitahu Haji Salim, Datuk terus mengambil daun keladi itu, dilipat dua lalu dimasukkan ke dalam saku seluarnya. Daun keladi, di mana awak dapat ni? Soal Haji Salim. Atas pelantar sahabat itulah. Saya minta sahabat jangan tanya lagi hal tu, balas Datuk. Haji Salim menganggukkan kepala. Memang pada mulanya tergambar rasa cemas pada diri Haji Salim, tetapi bila Datuk mengatakan yang daun keladi yang datang secara tiba-tiba itu tidak mendatangkan sebarang kesan, Haji Salim mula merasa lega. Kubur lama tu didatangi orang, tandanya daun keladi. Biasanya daun keladi digunakan untuk menuntut ilmu yang salah atau menjalankan ajaran yang tak betul. Haji Salim terus menguatkan pendapatnya itu. Saya tahu petua itu sama dengan petua saya. Kita harus mencegah perbuatan ini, balas Datuk. Di luar dugaan saya sama sekali, bila Datuk dan Haji Salim membuat keputusan yang amat mengejut dan menyeramkan. Mereka mahu pergi ke kawasan tanah perkuburan lama itu waktu tengah malam Jumaat minggu yang akan datang. Masanya sahabat, Datuk minta kepastian. Pukul 1 malam, setuju? Setuju. Sebelum itu kita harus berdoa dulu pada Allah. Sama-samalah kita buat, balas Datuk. Saya dan Datuk terus meninggalkan bangsal Haji Salim menuju ke rumah. Sampai di kaki tangga,
Hari sudah gelap betul dan suara azan mula terdengar. Datuk terus mandi dan mengambil wuduk. Saya juga melakukan seperti apa yang Datuk lakukan. Selepas solat maghrib, Datuk memanggil saya ke sisinya. Dia memeriksa kaki saya. Kata Datuk, kaki saya akan sembuh. Sebabnya, masa berjalan siang tadi, saya tidak menghadapi sebarang kesulitan. Dan ini berarti uratnya masih lagi elok. Isi yang mengecil, ataupun kita panggil kisit. Okey, isi yang mengecil itu akan berisi kembali. Apa yang perlu dilakukan adalah mematuhi petua yang telah disebutkan oleh Datuk kepada nenek. Tamar. Ya, Tok. Aku ada tugas besar yang mencabar. Apa dia, Tok? Pertama, menentang musuh yang marahkan aku kerana menolong Sariah. Kedua, berhadapan dengan masalah yang aku hadapi bersama Haji Salim siang tadi. Tok perlukan pertolongan saya ke? Kau tak boleh menolong. Apa yang aku mahu, kau dampingi Haji Salim sepanjang minggu ini. Jangan kacau aku. Aku mahu buat persediaan. Saya menarik nafas panjang. Perintah yang baru dikeluarkan oleh Datuk mesti dipatuhi. Saya mula renung muka Datuk. Perlahan-lahan Datuk menepuk bahu saya. Tamar, ikutlah Haji Salim. Galilah ilmu darinya. Kemudian kau ikut aku bersamanya ke tanah kubur. Haji Salim tu baik orangnya, tinggi pengetahuan agamanya, dan kau harus belajar daripada dia. Baik, Tok. Datuk senang hati dengan pengakuan yang saya berikan padanya. Kemudian Datuk menyuruh nenek masak nasi serta menyediakan hidangan yang sedap untuk saya dan dirinya. Saya senyum melihat telatah Datuk. Dalam dia serius itu, ada juga lucunya. Itulah Datuk saya yang aneh buat orang lain, tetapi amat istimewa buat diri saya. Lembab. Suasana pagi itu terasa lembab sekali. Matahari terasa segan untuk menebarkan sinarnya ke bumi. Semua lopak dan parit dipenuhi air. Tanah bertukar menjadi becak. Ujung daun terus meneteskan baki air hujan yang masih tinggal. Lebat hujan malam tadi, dari maghrib hingga subuh. Cetus Datuk sambil melihat air menitik satu-satu dari hujung atap. Saya anggukkan kepala. Datuk terus Datuk terus menyandang senapang kampung berlaras dua ke bahu. Aku mau ke hutan menembak ayam ni. Datuk melangkah ke ambang pintu. Saya turut dia dari belakang. Sampai di anak tangga yang terakhir, Datuk mengenakan sepasang sepatu getah berwarna kuning ke kakinya. Kau pergilah ke rumah Haji Salim. Tengok dia buat keris. Carilah pengetahuan darinya. Datuk terus melangkah dalam suasana pagi yang lembab. Saya masih duduk di mata anak tangga yang terakhir. Ada sesuatu yang saya fikirkan. Sudah lama benar Datuk ke hutan tanpa membawa senapang kampung berlaras dua. Dia merasa lebih aman membawa golok atau parang panjang untuk menarik jerat yang dipasang. Secara mendadak sahaja, kebiasaan yang diamalkannya ditinggalkan pada hari ini. Tak kuasalah saya mahu memikirkan tentang Datuk. Dia lebih dewasa dan banyak pengalaman dari saya. Dia tahu apa yang patut dibuatnya. Saya merenung ke hujung jalan. Bayan Datuk sudah tidak kelihatan lagi. Dia sudah membelok ke kanan, mengayuh basikal tuannya di permukaan jalan raya. Sebelum sampai ke kawasan hutan yang mahu dimasuki, Datuk terpaksa tunggang basikal sejauh 2 batu. Saya kira tubuhnya yang sihat itu akan dipecahi oleh peluh-peluh halus. Datuk tidak akan meredah hutan dengan basikal. Dia akan meninggalkan basikalnya di bawah pokok pauh di bibir jalan raya. Cuaca pagi yang lembab itu membuatkan saya malas bergerak ke mana-mana. Rasanya dalam suasana begitu cukup seronok baring di katil sambil membaca. Saya sedar apa yang saya impikan itu tidak akan terlaksana. Pantang bagi nenek kalau melihat cucunya membuang masa di atas katil. Kata nenek, orang lelaki yang selalu baring di katil waktu pagi hingga tengah hari akan menjadi malas. Pintu rezeki ditutup oleh Tuhan dan dia akan mati kelaparan. Kata-kata nenek itu cukup berkesan dalam diri saya. Sesungguhnya saya tidak mahu menjadi lelaki pemalas, apatah lagi mati kelaparan. Saya bangun dan terus masuk ke rumah. Kenakan baju kemeja biru berlengan pendek ke tubuh, sarung seluar panjang putih berkaki besar ke badan. Ini maksud seluar panjang putih berkaki besar ke badan. Oh, dia pakai bokat
Sikat rambut dengan rapi, kenakan minyak atar ke badan. Mau ke mana, Tamar? Nenek merenung tubuh saya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Biji matanya bagaikan berputar-putar. Ke rumah Haji Salim, Nek. Bergaya benar nampaknya kau hari ni, ya, Tamar? Alah, sekali-sekala. Silap. Sekali-sekala, Nek. Kalau nenek bersama senyum tawar yang lembab. Sejak akhir-akhir ini, nenek mengikuti dengan teliti perubahan yang terjadi pada diri saya. Nenek bagikan tahu bahawa cucu lelakinya sudah masuk alam remaja, tidak suka pakai seluar pendek dengan rambut yang kusut masai. Nenek juga sedar bila saya bersikat di cermin, pasti memakan masa berjam-jam. Bukan apa-apa, saya cuma meniru Jambul P. Ramlee. Kadang-kadang mencontengkan arang di bibir, meniru misai P. Ramlee. Ada kalanya memakai baju yang berkotak-kotak macam P. Ramlee dalam filem sedarah. Semuanya saya lakukan waktu Datuk tidak ada di rumah. Kalau Datuk ada, dia selalu melarang perbuatan saya itu. Datuk tidak suka saya meniru. Apa yang Datuk mahu ialah membuat sesuatu mengikut kemahuan sendiri tanpa terpengaruh dengan orang yang lain. Tamar! Tamar! Oh, Tamar! Terdengar suara di halaman rumah. Suara siapa tu, Nek? Kalau tak silap aku, suara Haji Salim tu. Saya dan nenek menerpa ke muka pintu. Haji Salim tercekat di kaki tangga. Ada apa, Haji? Aku nak ajak Tamar pergi ke kampung Haji Arif di Temuh. Apa halnya? Aku nak mengambil biji benih durian dari sepupu aku. Pergi dengan bas atau teksi ni? Dengan motosikal? Boleh, apa salahnya? Tak minta pun tak apa, asalkan Tamar keluar dengan Haji. Dengan orang lain terasa juga bimbang di hati. Saya gembira mendengar kata-kata dari nenek. Saya terus masuk ke bilik, sikat rambut dan membentukkan jambul P. Ramlee di kepala. Ternyata jambul ala P. Ramlee yang saya usahakan itu habis serunduk ditampar angin motor. Tidak saya duga sama sekali bahawa Haji Salim memang kaki pecut. Bagaikan mahu pecah bunyi enjin Honda 50cc yang dipandunya dengan laju. Ekor serbannya melayang-layang macam ekor wow yang berbentuk ikan bawal. Dari kampung hingga ke Bandar Ipoh, cuaca sepanjang perjalanan redup sahaja. Bila masuk ke kawasan Pekan Kampar, matahari bersinar dengan teriknya. Pangkal ketiak dan paha saya terasa bergetar. Temuh. Saya dan Haji Salim sampai di Pekan Temuh. Kami singgah di warung menjual kopi. 2 cawan kopi diminta dari tuan punya warung. 1 untuk saya dan 1 lagi untuk Haji Salim. Kita jalan-jalan dulu, ya, Tamar. Lepas tu baru kita pergi ke kampung Haji Arif. Saya mengikut aja. Bagus. Haji Salim menepuk bahu kanan saya berkali-kali. Sinar matahari pukul 11 pagi terasa amat perit menggigit kulit tengkuk dan muka saya. Kami terus melangkah di bibir jalan menuju ke arah Pekan Tapah. Telinga saya terdengar-dengar sayu-sayu bunyi gendang orang jual ubat. Orang Cina jual ubat, kata saya. Sengsih lah jual ubat, tingkah Haji Salim. Kita tengok, Pak Haji. Boleh, mari-mari. Saya dan Haji Salim mempercepatkan langkah menuju ke arah manusia yang sedang berlonggok mengerumuni penjual ubat tersebut. Saya tak faham langsung dengan apa yang dikatakan oleh penjual ubat kerana dia bercakap dengan bahasa Cina. Setiap kali cakapnya berakhir, gendang akan dipalu. Bunyinya cukup membingitkan ke gendang telinga. Setiap orang yang lalu di situ, tidak kira orang Melayu, Cina atau India, akan berhenti dan terus mengurung penjual ubat tersebut. Meskipun mereka tidak tahu berbahasa Cina, cara dan gerak-geri yang dilakukan oleh penjual ubat itu membuatkan mereka faham tentang khasiat-khasiat ubat yang dijual. Kerana orang terlalu ramai mengerumuni penjual ubat, membuatkan saya tidak dapat melihat wajah penjual ubat itu. Setelah mencelah sana, mencelah sini, saya berjaya sampai ke garisan sempadan penjual ubat itu. Saya terus duduk mencangkung di situ. Penjual ubat itu berbadan besar dan tegap, macam seorang ahli gusti. Daging di tubuhnya kelihatan berketul-ketul. Dia memakai seluar hitam dengan tali pinggang besar yang berwarna merah. Kaki seluarnya yang kecil dimasukkan ke dalam kasut hitam yang tinggi separas dengan lutut.
Dua orang kawannya juga berbadan tegap. Kawannya yang memukul gendang berwajah bengis, perutnya boroi dengan pusat yang berbuku. Kenapa buku? Patut bulu kan? Patutnya perutnya boroi dengan pusat yang berbulu. Manakala yang memegang tombak membalut tubuhnya dengan baju dan seluar hitam yang dibuat dari kain sutra. Di samping tombak yang bermata seperti beliung itu, dia juga memegang parang bermata lebar. Semuanya berkilat tajam. Di depan penjual ubat itu berlonggok-longgok akar ubat dan batang-batang kayu kecil. Tidak jauh dari longgokan batang kayu dan akar, tersusun botol-botol yang berisi pil. Terdapat juga kepala ular dan kulit ular yang sudah dikeringkan. Ini sengse bukan sini punya mah. Dia Taiwan mari. Seorang lelaki Cina memberitahu kawannya yang berbangsa Melayu. Orang Melayu itu menganggukkan kepala sambil tersenyum. Dia banyak kuat punya orang. Kasih sengat. Itu saya tambah lelaki Cina itu lagi. Rugilah dia tak tahu cakap Malaysia. Lu betul mah. Dua orang kawan baik itu ketawa. Penjual ubat merasakan dirinya diketawakan. Dengan mata yang garang, dia merenung lelaki Melayu dan Cina itu. Wajah kedua-duanya kelihatan pucat. Lepas tu mereka dah tak berani nak bercakap lagi. Penjual ubat itu terus berdiri di tengah gelanggang sambil menumbuk ke kiri dan ke kanan. Bila dia berhenti daripada melakukan pergerakan itu, gendang pun dipalu dengan sekuat hati. Bagaikan mahu pecah ke gendang telinga dibuatnya. Kawannya yang memegang tombak pula bercakap. Selesai dia bercakap, gendang pun dipalu. Penjual ubat membuka langkah kuntau, melompat ke atas, ke kiri dan ke kanan. Daging badannya nampak berulas-ulas macam ulas durian tembaga yang baru dikopek. Penjual ubat berhenti dari langkah kuntau. Dia meletakkan tangan kanannya di atas tunggul kayu yang memang disediakan di situ. Kawannya yang memegang tombak melepaskan tombak di tangannya, lalu mengambil parang bermata lebar.